Assalamualaikum, kami kumpulan 1 dari Seksyen 9 akan membentangkan proses mitosis. Saya Natasha Amira binti Mohnasir, KBJ 231511008. Okey, saya Nabaki Natasha binti Zahari, KBJ 2315111034. Saya Siti Natijani binti Zaidi, nombor KBJ 2315111003. Saya pula Dr. Stina Balkis binti Aziz, nombor KBJ 21510794. Saya Nur Ansyahra binti Muhammad Salman, nombor KBJ 2315111017. Saya Putri Ali Syamira binti Syazmi, KBJ 23150818. Kita mulakan dengan pengenalan mitosis. Mitosis ialah proses pembahagian sel induk untuk menghasilkan dua sel anak iaitu sel baru yang mempunyai bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan sel induk. Seterusnya, mitosis berlaku pada sel soma haiwan dan tumbuhan. Sel soma ialah sel badan yang tidak terlibat dalam penghasilan gamet seperti sel kulit, sel rambut dan sebagainya. Pada haiwan, mitosis biasanya berlaku di seluruh bahagian badan. Manakala pada tumbuhan, mitosis berlaku di hujung pucuk akar dan tisu kambium. Proses mitosis terbahagi kepada 4 fasa berikut: profasa peringkat awal, metafasa peringkat pertengahan, anafasa peringkat pemisahan, telofasa peringkat akhir. Seterusnya, sebelum profasa bermula, terdapat satu peringkat persediaan yang dikenali sebagai interfasa. Dalam fasa ini, sel menyerupai sel yang tidak membahagi dan kromosom tidak jelas kelihatan. Sel menjadi lebih besar dan terdapat panduan kromosom dan penyimpanan tenaga. Proses mitosis yang berlaku dalam sel tumbuhan dan sel haiwan adalah hampir sama pada semua fasa. Perbezaan wujud semasa pembahagian sitoplasma yang dikenali sebagai sitokinesis. Sitokinesis sel haiwan bermula dengan pencerutan membran sel di bahagian tengah sel sehingga dua sel anak terbentuk. Bagi sel tumbuhan pula, sitokinesis bermula dengan pembentukan plak sel di bahagian tengah sel. Plak sel ini akan terus berkembang ke arah luar sehingga dua sel anak terbentuk. Okey, seterusnya kita kepada profasa. Pada peringkat ini, kromosom-kromosom dalam nukleus menebal, memendek dan menjadi jelas kelihatan. Setiap kromosom terdiri daripada dua kromatik yang bercantum pada senstroma. Jentian gelendoni mula terbentuk dan memanjang antara sentria dan sitoplasma. Membran nukleus terurai dan nukleolus hilang. Setiap pasangan sentria berpindah ke kutub sel yang bertetangga. Seterusnya kita pergi kepada fasa kedua iaitu fasa metafasa. Metafasa ialah satu fasa di mana kromosom yang dikondensasikan dengan hampir sangat mampatnya selepas fasa anafasa. Disusun rapi merentasi garisan tengah sel induk sebelum sel tersebut berpecah menjadi dua sel anak. Metafasa juga fasa pusat dalam kitaran pembahagian sel mitosis dan dicirikan oleh penjajaran kromosom dalam persekitaran selular. Penjajaran ini penting untuk memastikan pengedaraan bahan genetik yang tepat ke dalam sel anak. Seterusnya kita beralih ke fasa ketiga iaitu fasa anafasa. Fasa anafasa ini ialah tahap dalam mitosis yang berlaku selepas metafasa.
kromosom yang digandakan melalui replikasi di metafasa akan dipecahkan dan dibahagikan dan dipindahkan ke kutub-kutub hujung sel. Kromosom sel juga akan mencapai kondensasi maksimum pada akhir tahap ini agar pemisahan kromosom tersebut serta pembentukan nukleus dapat dijalankan. Lepas tu, sel akan beralih kepada telofasa selepas fasa ini selesai. Fasa terakhir seterusnya adalah telofasa. Telofasa bermula apabila kromozom tiba di kutub sel yang bertentangan. Kromozom akan membuka lingkaran dan memanjang semula. Pada masa ini, kromozom akan terlihat seperti struktur berbenang halus kromatik. Membran nukleus dan nukleolus akan terbentuk semula. Sitoplasma akan membahagi dan dua sel anak yang mempunyai bilangan kromozom dan maklumat genetik yang sama dengan sel induk akan mula terbentuk dan proses mitosis akan tampil. Seterusnya, kepentingan untuk manusia. Mitosis berlaku dalam keadaan berikut. 1. Perkembangan dan pertumbuhan. Bilangan sel dalam organisma bertambah secara mitosis. Ini adalah asas kepada perkembangan badan mati sel daripada satu sel, iaitu zigot, dan juga asas pertumbuhan badan mati sel. 2. Pergantian sel. Di sisi tengah bahagian badan, contohnya kulit dan saluran penghadaman, sel sentiasa terkeluar dan digantikan dengan yang baru. Sel-sel baru terbentuk melalui mitosis dan begitu juga salinan tepat sel-sel yang diganti. Dalam cara yang sama, sel darah merah mempunyai jangka hayat yang singkat, hanya kira-kira 3 bulan, dan sel darah merah baru terbentuk melalui mitosis. Selain itu, yang ketiga, penjenaan semula. Sesetengah organisma boleh menjana semula bahagian badan. Pengeluaran sel baru dalam keadaan sedemikian dicapai dengan mitosis. Sebagai contoh, bintang laut menjana semula lengan yang hilang melalui mitosis. Yang keempat, pembiakan asas. Sesetengah organisma menghasilkan keturunan yang serupa secara genetik melalui pembiakan asas. Contohnya, Hydra membiak secara asexual dengan bertunas sel-sel di permukaan. Hydra mengalami mitosis dan membentuk jisim yang dipanggil tunas. Mitosis berterusan dalam sel tunas dan berkembang menjadi individu baru. Pembahagian yang sama berlaku semasa pembiakan asexual dan pembiakan vegetatif dalam tumbuhan. Kepentingan mitosis. Mitosis penting kerana proses ini menjamin penambahan dan penghasilan sel diploid baru untuk pertumbuhan dan perkembangan organisma. Kedua, penggantian sel soma yang telah mati atau rosak dengan sel baru, iaitu sel anak yang menyerupai sel induk. Okey, seterusnya yang ketiga ialah pembiakan aset seperti penunasan oleh yeast dan belahan D2 oleh ameba dapat dilakukan tanpa pembentukan gamet. Dan yang keempat, penghasilan sel anak yang menyerupai sel induk dengan bilangan kromosom yang sama membolehkan penyelidikan dalam bidang pertanian dilakukan. Contohnya kultur tisu dan pengklonan tanaman yang mempunyai mutu yang baik. Ciri-ciri mitosis. Yang pertama, dalam setiap putaran pembahagian sel, dua sel anak terbentuk daripada sel induk. Yang kedua, sel ini juga dikenali sebagai pembahagian sel persamaan kerana nombor kromosom dalam sel induk dan sel anak adalah sama. Yang ketiga, dalam tumbuhan mitosis membawa kepada pertumbuhan bahagian vegetatif tumbuhan seperti hujung akar, hujung batang dan lain-lain. Yang keempat, pengasingan dan gabungan tidak berlaku dalam proses ini. Yang kelima, proses yang berlaku semasa mitosis telah dibahagikan kepada peringkat yang berbeza. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.